Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 30 Mei 2023. Bersama saya Syahrul Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan komitmen kerajaan berpaduan terhadap kebajikan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan menyalurkan peruntukan bagi kos membaik pulih kediaman dan kuartus, khususnya yang daif. Perdana Menteri berkata demikian dalam hantaran di laman Facebook selepas menerima kunjungan hormat Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Seri Muhammad Abdul Rahman di pejabatnya. Beliau turut mengingatkan agar kebajikan anggota terutama memastikan akses terhadap pendidikan yang berkualiti dalam kalangan anak-anak anggota ATM sentiasa dijaga. Perdana Menteri juga menyentuh mengenai kebimbangan terhadap kesiapsiagaan aset pertahanan negara yang disifatkan agak ketinggalan berbanding perkembangan aset pertahanan negara jiran lain. Justru beliau berharap agar pasukan Badan Pertahanan Negara terus utuh dalam memastikan keselamatan rakyat berada pada tahap yang terbaik. Penambahbaikan infrastruktur kamera litar tertutup CCTV di fasiliti awam dan pelaksanaan kursus pencegahan gangguan seksual antara pelan tindakan yang terkandung dalam garis panduan pelaksanaan program advokasi anti gangguan seksual AAGS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, garis panduan tersebut merangkumi dua pelan tindakan iaitu program advokasi bagi pencegahan gangguan seksual dan advokasi bagi kesedaran gangguan seksual. Ujar beliau pelaksanaannya perlu dipergiat khususnya di peringkat majikan. Dapat beberapa aduan yang tidak ada pembuktian kerana tidak ada CCTV. Saya bercadangkan agar ada high definition facial recognition CCTV. Ini penting kerana biasanya apabila kes-kes ini dibawa ke mahkamah, yang berlaku ialah pertuduhan itu biarpun ada bukti dan ada saksi tetapi di hard witness, hard document, hard evidences tidak ada. Beliau melancarkan jeraya wara advokasi anti gangguan seksual. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memberitahu identiti 9 individu dalam Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar dipercayai disalahguna bagi tujuan penyelewengan melibatkan nilai 24.8 juta ringgit. Perbuatan licik itu berlalutan dalam tempoh 8 tahun. 9 individu di dalam Kesedar telah digunakan ID-nya oleh individu berkenaan untuk melakukan penyelewengan wang Kesedar hampir 25 juta. Satu tempoh yang panjang ini saya fikir adalah satu perbuatan yang licik yang dilakukan oleh penolong kaunter yang berkenaan. Saya mengambil tindakan yang tegas dan saya tidak akan pernah berkompromi. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tangkapan telah dibuat dan beliau turut mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian mengambil tindakan perundangan dengan segera. Pindaan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS 1981 dan isu kebajikan pekerja dalam bidang perfilman menjadi keutamaan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD pada masa ini. Menterinya Fahmi Fazil maklumkan pindaan akta tersebut masih dalam penelitian KKD sebelum dibawa ke Jemaah Menteri. Menurut beliau, akta tersebut perlu dipinda mengikut kesesuaian dan keperluan industri perfilman semasa. Ia sedang dalam penelitian pihak KKD sebelum dibawa kepada saya dan seterusnya kita akan bawa ke Jemaah Menteri. Jadi saya jangka tidak terlalu lama dari sekarang kita boleh bawa ke Jemaah Menteri.
dan kita akan masuk dalam queue untuk dibawa ke Parlimen. Beliau bercakap kepada pemberita selepas sesi town hall bersama industri kreatif yang turut dihadiri Timbalan Menteri Teo Nii Ching. Antara perkara dibangkitkan pada sesi yang berlangsung lebih 3 jam itu, cukai hiburan, dana kandungan digital, pindaan Akta Finas 1981, gaji minimum pekerja perfilman dan skim wajib tayang. Baik, mengenai penjualan filem cetak rompak di platform e-dagang pula, Fahmi menjelaskan perkara itu akan dirujuk kepada platform yang terlibat untuk tindakan lanjut. Saya akan menghubungi pihak tersebut, platform tersebut untuk mendapatkan kepastian adakah perkara ini berlaku, dan jika ya, saya minta pihak tersebut untuk mengambil tindakan serta-merta. Dan jika tidak, kita akan melihat peruntukan undang-undang yang ada untuk tindakan susulan. KKD akan memberi keutamaan dalam mempertahankan hak intelek pembikin filem agar hasil karya dihormati dan dilindungi. Pasukan Task Force Projek Perumahan Swasta sakit dan terbengkalai merekodkan 110 projek lewat, 435 projek sakit dan 112 projek terbengkalai sehingga 31 Mac lepas. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Akmal Nasrullah Mohamad Nasir bagaimanapun berkata, pasukan tersebut akan membantu mencari penyelesaian bagi memastikan sebanyak mungkin projek perumahan terlibat disiapkan dan tidak terbengkalai. Menurut beliau, jumlah projek perumahan swasta berstatus lewat, sakit dan terbengkalai dijangka meningkat susulan kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19 yang masih menjejaskan syarikat pemaju. Jadi kalau berdasarkan statistik yang kita ada sehingga bulan yang terkini yang kita buat laporan tempoh hari adalah sebanyak 435 projek sakit. Sementara yang terbengkalai ada 112. Tetapi pada masa yang sama, gambaran yang kami terima baru mesyuarat selesai tapi saya belum umumkan, statistik itu mungkin ada berlaku peningkatan lagi. Pembeli yang terlibat dengan projek berkenaan diminta merujuk Jabatan Perumahan Negara bagi tindakan selanjutnya. Lesen pengendali 2 syarikat bas ekspres yang terlibat kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus pada 12 dan 13 Mei lepas digantung berkuat kuasa 12 Jun ini. Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan maklumkan penggantungan lesen SV Juta Sdn Bhd dan syarikat kejora masyhur Sdn Bhd itu dibuat agensi pengangkutan awam darat melalui jawatankuasa pembatalan dan penggantungan lesen selepas siasatan dijalankan terhadap insiden terbabit. SV Juta digantung lesen pengendali selama 58 hari atas kesalahan gagal mematuhi syarat berkanun lesen Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Akta 715, kesalahan berulang dan pemanduan secara berbahaya. Kejora masyhur pula digantung selama 37 hari atas kesalahan gagal mematuhi syarat lesen iaitu keperluan keselamatan seperti yang tersenarai di bawah pemeriksaan dan audit keselamatan Jabatan Pengangkutan Jalan. Simakan juga mendapati kedua-dua syarikat itu turut mempunyai rekod saman lampau yang tinggi. Bersua kembali. Saudara, Malaysia terus komited dalam usaha memastikan kemampanan sektor agrokomoditi negara. Tegas Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadlilah Yusof. Usaha ini perlu dipamerkan ke mata dunia bagi menentang tuduhan melulu terhadap sektor agrokomoditi tempatan. Berucap pada Majlis Makan Tengah Hari bersama Diaspora Malaysia di Belgium, Datuk Seri Fadilah berkata sebagai negara pengeluar dan perdagangan, Kuala Lumpur tentunya bimbang mengenai pelaksanaan peraturan anti penebangan hutan EUDR.
Justru beliau berharap diaspora Malaysia bukan sahaja di Brussels, malah seluruh dunia menjadi duta bagi mempromosikan dan berkongsi maklumat yang tepat mengenai produk agri-komoditi tempatan. Perkara ini penting memandangkan Malaysia telah mematuhi semua amalan baik yang setimpal dengan piawaian antarabangsa. The UN SDGs remain the utmost priority for Malaysia. We have embarked on sustainability initiatives including national certification schemes such as the Malaysian Sustainable Palm Oil or MSPO certification scheme, Malaysian Timber certification scheme MTCS, and Sustainable Forest Management SFS practices with a view to facilitating access into the EU single market. Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC yang terdiri daripada dua negara pengeluar terbesar komoditi itu iaitu Malaysia dan Indonesia bertegas pelaksanaan EUDR memberi impak langsung kepada operasi dan perniagaan industri minyak sawit. Justru organisasi itu akan membincangkan kebimbangan peraturan EUDR bersama pimpinan tertinggi EU di Brussels esok. Pasaran EU merupakan 4.9% daripada jumlah ekspor Malaysia. Ini bersamaan 1.47 juta tan minyak sawit. Satu angka yang tentunya besar. Berikutan itu, EUDR boleh dianggap sebagai halangan dagangan yang memberi impak langsung kepada operasi serta perniagaan jangka panjang. Laporan Farahia Zubir bersama juru kamera Wan Ahmad Jasuki dari Brussels untuk Berita RTM. Inisiatif Menu Rahmah berjaya menyumbang kepada pengurangan kadar inflasi harga makanan di luar rumah buat pertama kali sejak Ogos 2021. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub, berkata ia menurun daripada 9.6% kepada 9.3% sejak inisiatif yang dipelopori pengusaha makanan secara sukarela itu diperkenalkan pada Januari lepas. Beliau menjelaskan inisiatif tersebut juga didapati secara purata berupaya meningkatkan jualan syarikat yang menyertainya sebanyak 25 hingga 30%. Sebab mereka telah menamakan inisiatif menu ini sebagai crowd puller. Mereka buat tapi volume yang datang. So game of volume itu yang telah menjadi tarikan dan memberikan keuntungan kepada syarikat. Datuk Seri Salahuddin turut memaklumkan konsortium Rahmah bakal ditubuhkan untuk memperkenal lebih banyak inisiatif membantu rakyat. Ia akan dianggotai semua industri dan tidak terhad kepada sektor makanan sahaja. Saya telah mula memikirkan untuk menubuhkan sebuah konsortium Rahmah untuk kita memikirkan apa lagi inisiatif yang lebih ramah. We are thinking forward to be more Rahmah. Apa lagi contribution yang boleh kita adakan. Dan dengan konsortium ini yang dianggotai oleh semua pemain-pemain industri ini, insya-Allah beri masa kami 3 bulan untuk kita dapat melakukan suatu hala tuju rahmah yang lebih rahmah yang akan lebih memberikan manfaat kepada rakyat. Datuk Seri Salahuddin melancarkan menu Rahmah KFC dan Pizza Hut di Ibu Negara. Sehingga kini terdapat 3,000 premis berdaftar secara rasmi bagi menjayakan program menu Rahmah. Diskaun penalti 100% ditawarkan kepada pembayar cukai tidak langsung menerusi program pengakuan sukarela VDP bermula 1 Jun ini sehingga 31 Mei 2024. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan memberitahu tawaran itu diberikan kepada pemohon yang memenuhi syarat ditetapkan. Harapan kita dengan ada pengakuan sukarela tanpa ada sebarang penalti, maka lebih ramai mereka yang sepatutnya membayar cukai akan membayar cukai pada kastam. Penganjuran VDP bagi memudahkan industri berurusan dengan kastam secara sukarela.
Permodalan Nasional Berhad BNB mengumumkan pelantikan Raja Tan Sri Arsyad Raja Tun Uda sebagai pengerusi kumpulan BNB berkuat kuasa 1 Jun ini. BNB dalam satu kenyataan memaklumkan pelantikan itu bagi menggantikan Tun Arifin Zakaria yang bersara pada 6 Mei lalu. Raja Tan Sri Arsyad merupakan pengerusi Equity Nasional Berhad, Ikon Offshore Berhad dan Bumi Armada Berhad serta bekas pengarah Maxis Berhad dan Khazanah Nasional Berhad. Beliau juga merupakan bekas pengerusi eksekutif PricewaterhouseCoopers PwC Malaysia dan pengerusi pasukan kepimpinan PwC Asia 7. Semasa krisis kewangan Asia 1997, Raja Arsyad dilantik sebagai pengerusi Dana Modal Nasional Berhad, salah satu daripada 3 syarikat bertujuan khas yang ditubuhkan kerajaan untuk menguruskan krisis. Selangor yakin mampu mencapai kehadiran lebih 3.5 juta pelancong ke negeri itu menjelang akhir tahun ini menurut Esko Pelancongan Negeri Hee Loy Sian. Ketika ini trend kedatangan pelancong luar negara semakin tinggi. Buat masa ini kedatangan pelancong luar negara semakin meningkat. So di mana kita nampak ada trend yang sangat tinggi lah. Sebab sempadan nak buka. Dan kita harap dalam 1-2 bulan ni akan mencecah lagi. Di mana akan kembali kepada status sebelum 2019, iaitu sebelum pandemik COVID-19. So kita memang ada confident kerana di Malaysia ni memang menjadi satu tempat tumpuan pelancongan. So bukan setakat pelancong dari Asia Tenggara tapi juga Asia. Beliau berkata demikian selepas program mendaki di Bukit Ketumbar, Taman Ceras. Menurut beliau, kerajaan Selangor turut bercadang menjadikan hutan Bukit Ketumbar sebagai hutan komuniti bagi membolehkan komuniti setempat menjaga hutan berkenaan dengan dikawal selia Jabatan Perhutanan Negeri. Hasrat tersebut dijangka dapat dilaksana sebelum akhir tahun ini. Dua buku terbitan Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia, GAPENA, Antologi Puisi Kemerdekaan, Kesarang Cendrawasih dan Antologi Puisi Penyair Wanita Malaysia, Cinta di Pintu Mihrab, dilancarkan pada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2023. Majlis pelancaran disempurnakan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Saraya Arbi. Antologi Puisi Kemerdekaan, Kesarang Cendrawasih menjadi teks sayembara deklamasi puisi tahun ini. Antologi Puisi Penyair Wanita Malaysia, Cinta di Pintu Mihrab pula satu dokumentasi sebagai usaha menghimpun serta menjejak kembali semua penyair wanita lama dan baharu sebagai bahan rujukan sastra khazanah negara. Apabila kita menerbitkan sesebuah buku, kita perlu menghebahkannya. Kerana buku kalau tak dihebahkan, masyarakat tak tahu kecuali orang yang terlibat dalam penerbitan itu saja. Di samping itu, kita mahu memberikan penghargaan kepada para penulis kerana mereka ini merupakan orang yang berjuang sebenarnya tanpa imbalan yang setimpal. Jadi dengan adanya penghargaan seperti ini cukuplah sebab ini merupakan kesan psikologi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pusat Rawatan atau Hospital Tabung Haji di Madinah telah mendapat kebenaran beroperasi semasa musim haji kali ini, menjadikan Malaysia negara pertama menerima permit tersebut daripada Kerajaan Arab Saudi. Antara kelayakan yang boleh tabung haji menerima kebenaran berkenaan adalah persediaan daripada segi fasiliti dan kepakaran yang diberikan. Dia lihat juga kepada kemudahan ambulans, kemudahan dari segi floor plan, masuk, keluar, pesakit dan sebagainya. Mereka juga melihat kepada
dari segi jumlah kepakaran yang disediakan. Menurut beliau, kebenaran itu diterima selepas melalui proses pemeriksaan ketat oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Tahun lalu, Malaysia juga muncul negara pertama memperoleh kebenaran beroperasi, membabitkan operasi kesihatan di Madinah serta Mekah. Lebih 16,000 penduduk terpaksa mengosongkan kediaman susulan kebakaran hutan yang merebak di wilayah Nova Scotia, Timur Kanada. Susulan kebakaran itu juga sekurang-kurangnya 10 rumah musnah akibat kebakaran hutan yang merebak ke perumahan orang awam. Situasi itu menyebabkan pihak berkuasa tempatan mengeluarkan amaran kecemasan selain arahan berpindah kepada 2 kawasan terbabit dengan kadar segera. Pusat Pendidikan Tempatan menerusi catatan Twitternya memaklumkan sekolah di lokasi terjejas ditutup bermula hari ini. Kebakaran hutan di Kanada turut merebak ke kawasan lain sejak beberapa minggu ini. Sementara itu, Peru pula terpaksa mengisytiharkan darurat selama 60 hari di 131 daerah susulan fenomena El Nino. Ia berikutan bahaya yang kemungkinan berlaku disebabkan fenomena tersebut. Menurut laporan media tempatan, daerah terjejas ialah Apurímac, Cusco, Junín dan Puno. Pengumuman itu sebagai langkah membolehkan Institut Pertahanan Awam Negara, Kementerian Kesihatan dan institusi lain bersama-sama untuk melaksanakan tindak balas kecemasan dan pemulihan. El Nino dikaitkan dengan cuaca panas bersama hujan lebat antara April hingga Oktober setiap tahun di sepanjang utara Peru dan Ecuador. Keadaan tersebut boleh mengakibatkan banjir besar. Presiden Singapura Halimah Yacob membuat keputusan untuk tidak bertanding semula pada pilihan raya presiden yang dijadual berlangsung beberapa bulan lagi. Jelas beliau, keputusan berkenaan dibuat selepas pertimbangan yang sangat teliti. Jelas Halimah ia satu keistimewaan dan penghormatan yang besar untuk berkhidmat sebagai Presiden ke-8 Singapura sejak 6 tahun lalu. Halimah 68 tahun adalah Presiden wanita pertama dalam sejarah Singapura. Beliau turut berterima kasih kepada semua rakyat Singapura atas kepercayaan, timbang rasa dan kebaikan yang diberikan sepanjang tempoh berkhidmatannya. Tidak ketinggalan, ucapan terima kasih juga diucapkan kepada organisasi masyarakat, sosial dan perniagaan yang telah mencetuskan inspirasi menerusi keyakinan dan semangat yang ditunjukkan untuk membina Singapura yang lebih baik. Tempoh khidmat beliau dilaporkan akan tamat pada 13 September ini. Beralih ke sukan. 33 pingat emas menjadi sasaran kontingen Malaysia ke Sukan Para ASEAN APG 2023 di Phnom Penh, Kemboja yang akan bermula pada 3 Jun ini. Kontingen negara diwarisi 144 atlet dengan 43% atlet muda membuat penampilan sulung. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Meggaddi Syahriman berkata, sasaran penuh pada edisi kali ini adalah 33 pingat emas, 51 perak dan 58 gangsa. Saya rasa kalau dalam bahasa putih, not the problem, insyaAllah. I think it's very fair. Kami dan juga Persatuan Kebangsaan dan juga MSN, we all believe that this is yang terbaik. Kalau extra bonus, datanglah, ambil gambar banyak-banyak. Dalam 60% of the medal comes from athletics dengan swimming. So insyaAllah lubuk kita adalah swimming dengan atletik juga. Tapi tanpa kita tanpa kita lupakan atlet berpasukan pun juga akan insyaAllah akan boleh membawa medal kepada kita. Beliau turut optimis kontingen negara mampu menduduki 4 kedudukan teratas keseluruhan biarpun tanpa kehadiran 3 jago negara iaitu Datuk Muhammad Latif Romli, Ziyad Zulkifli dan Chia Lek Kau. Beliau tetap yakin dengan kemampuan atlet-atlet muda. Kita bagi peluang juga yang lain, atlet baru, and we believe that they also can produce. So that is the chance that we want to give kepada atlet ni.
Malaysia akan mengambil bahagian dalam 13 daripada 14 jenis sukan yang dipertandingkan, termasuk satu sukan demo iaitu sukan elektronik atau e-sukan. Jelang kejohanan Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF bawah 23 tahun Ogos ini, skuad muda kebangsaan diundi bersama pemenang pingat emas Sukan SEA 2023 Indonesia dalam misi memburu kejuaraan Surung Melaka. Kejohanan tersebut akan berlangsung di Chonburi, Thailand. Pasukan bimbingan E11 turut diundi bersama Timor Leste dalam kumpulan B. Sementara itu, kumpulan A menghimpunkan pasukan tuan rumah Thailand, Kemboja, Brunei dan Myanmar. Sementara kumpulan C dibarisi juara bertahan Vietnam, Filipina dan Laos. Juara setiap kumpulan bersama naib juara terbaik akan layak ke peringkat separuh akhir. Pencapaian terbaik Malaysia dalam sejarah kejohanan adalah tempat keempat pada edisi sulung 2005. Bagi Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, sasaran yang diletakkan bagi anak buah E11 adalah layak sekurang-kurangnya ke separuh akhir. Presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin berharap pemain-pemain muda yang akan disenarai dapat memberikan komitmen terbaik. Saya ingat kita patut pergi further lah, pergi semifinal ataupun final. Dan kita pun telah meeting dengan Coach Sheila dan kali ini dia mesti pastikan pasukan ni untuk mara lebih. Tapi perlu diingat untuk AFF Under 23 ni bukan dalam FIFA kalender. Banyak player takkan dapat, dia akan cuba player yang bawah daripada Under 22 yang tidak terlibat dalam Liga Super atau Piala Malaysia masa itu. Ini merupakan kali ketiga berturut-turut skuad Harimau Muda bertemu Indonesia dalam kumpulan sama sejak 2019 dan 2022. Saudara, berita pagi 30 Mei berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak. Untuk perkembangan berita setempat, saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, dekat perpaduan, penuhi harapan.